Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya Ustazah Nur Atif Terafi bersama dengan sahabat-sahabat saya iaitu Ustazah Yusnidah binti Yusof dan Ustazah Khalidah binti Abdul Somad akan membicarakan isu-isu semasa berkaitan etika dan perundangan. Sebagai pengenalan, sebagaimana yang diketahui, guru mempunyai nilai yang tinggi dalam masyarakat. Justru itu, tingkah laku guru sentiasa diperhatikan, dinilai dan dijadikan teladan oleh segenap lapisan masyarakat. Sebagai penjawab awam, guru mesti mematuhi Peraturan Kelakuan dan Tata Tertib 1993 Pindaan 2002. Peraturan Kelakuan Tata Tertib adalah satu bentuk kawalan ke atas semua penjawat awam untuk menjamin keberkesanan sesuatu organisasi. Selain itu, guru juga mesti mematuhi Kod Etika Keguruan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi mengawal sedia dan memastikan guru berada dalam landasan yang betul dalam misi untuk mendidik. Menurut Singa 2021, etika juga dikenali sebagai falsafah moral iaitu satu disiplin berkenaan dengan moral yang baik dan buruk serta moral yang betul dan salah. Namun begitu, tidak dapat disangkal bahawa isu etika guru masih berlaku walaupun guru telah disediakan dengan panduan. Isu-isu ini menyebabkan profesi keguruan tercela dan dipandang rendah oleh masyarakat. Antara isu-isu semasa berkaitan etika dan perundangan guru yang kami akan perbahaskan pada hari ini ialah pertama, isu guru mencabul murid, yang kedua, isu guru menghukum murid, yang ketiga, penyalahgunaan media sosial dalam kalangan guru dan yang keempat, isu rasuah dalam kalangan guru. Antara isu yang menyalahi kod etika keguruan ialah isu guru mencabul murid. Guru diharap menjadi teladan yang baik bagi anak murid dan masyarakat. Namun begitu, isu guru mencabul murid masih berleluasa. Berdasarkan Kod Etika Keguruan, guru hendaklah berpegang pada tingkah laku sopan yang diterima oleh masyarakat dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik. Namun begitu, pada masa kini, kes guru cabul murid sering menghiasi dada-dada akhbar. Bernama 2020 melaporkan seorang bekas guru iaitu Abdul Majid Ahmad telah dikekalkan dengan hukuman penjara 12 bulan oleh Mahkamah Rayuan atas kesalahan mencabul kehormatan murid berusia 12 tahun pada 6 tahun yang lalu. Begitu juga dengan isu gangguan seksual yang dilakukan oleh guru disiplin di sebuah sekolah menengah di Pandan Indah Ampang iaitu Megat Ismail Ismail 48 tahun. Guru tersebut telah didakwa mencabul kehormatan dengan meletakkan tangannya di atas dada kesemua pelajar tersebut di dalam bilik guru disiplin antara jam 7.30 pagi hingga 8.30 pagi pada 28 Februari 2011. Guru tersebut telah melanggar Kod Etika Perguruan dengan membuat gangguan seksual terhadap murid. Perbuatan guru tersebut telah menyalahi Peraturan Pegawai Awam Kelakuan dan Tata Tertib 1993 Pindaan 2002 iaitu menurut Peraturan 4A menggariskan bahawa seseorang penjawat awam tidak boleh melakukan gangguan seksual terhadap orang lain. Kod Amalan 1999 mentarifkan gangguan seksual ialah sebarang tingkah laku berunsur seksual yang tidak diingini dan memberi kesan sama ada secara lisan, isyarat, visual, psikologi atau fizikal. Manakala Kementerian Sumber Manusia 1999 mengkategorikan bentuk-bentuk gangguan seksual kepada 5 jenis iaitu gangguan secara lisan, gangguan secara isyarat, gangguan secara visual, gangguan secara fizikal dan gangguan secara psikologikal. Gangguan secara isyarat yang bukan lisan ialah gangguan yang dipamerkan melalui sikap atau perlakuan seseorang yang memberi maksud atau gambaran keinginan yang berunsurkan seksual antara lain seperti menjeling, menggoda, merenung, mengintai, menjilat bibir atau menggunakan bahasa isyarat yang lain. Kesan terhadap isu ini ialah jika guru tersebut didapati bersalah, guru tersebut akan disabitkan di bawah Seksyen 14(a) Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017 yang memperuntukkan hukuman penjara hingga 20 tahun dan boleh dikenakan denda. Kesalahan jenayah seksual terhadap murid adalah sangat buruk dan menunjukkan bahawa guru tersebut
tidak bertanggungjawab dalam melindungi anak murid yang berada di bawah jagaannya. Kes guru mencabut kanak-kanak bukan sahaja membuatkan mangsa dan keluarga mengalami gangguan dan tekanan emosi, malah menyebabkan masalah dalam kelancaran pentadbiran sekolah. Pihak pentadbiran perlu memberikan kerjasama penuh kepada pihak polis yang melakukan siasatan di kawasan sekolah sekiranya jenayah berlaku dalam kawasan sekolah bagi mengumpul di kejadian. Guru-guru dan murid juga berkemungkinan akan ditemu buas sebagai saksi kes. Bukan itu sahaja, kes guru mencabul murid akan menyebabkan ibu bapa hilang kepercayaan untuk menghantar anak ke sekolah tersebut kerana bimbang akan keselamatan diri anak mereka. Masyarakat juga akan memandang serong terhadap profesi keguruan dan hilang kepercayaan terhadap sistem pendidikan negara. Selain itu, prosedur mahkamah akan mengambil masa yang lama sebelum hukuman disabitkan. Ini akan menyebabkan guru tersebut perlu mengambil cuti untuk mengikuti prosedur mahkamah dan jadual waktunya terpaksa diganti oleh guru lain, sekaligus menyebabkan bebanan guru lain bertambah. Isu-isu etika guru yang telah dinyatakan perlu diatasi bagi memartabatkan semula profesi keguruan di Malaysia. Antara penyelesaian yang boleh diambil bagi isu guru mencabul murid ialah memberikan ceramah, bengkel atau seminar kesedaran tingkah laku seksual kepada guru-guru secara berkala bagi meningkatkan nilai moral dan tanggungjawab dalam diri guru. Nilai-nilai ini perlu menjadi pegangan para guru bagi memelihara diri mereka daripada melakukan kesalahan seksual yang bertentangan dengan norma hidup masyarakat. Dalam kerjaya yang mementingkan amalan nilai murni serta perlakuan bersih seperti dituntut oleh masyarakat, guru perlu mematuhi Peraturan 4A Peraturan Pegawai Awam Kelakuan dan Tata Tertib, iaitu sisa daripada Wong, Noraiti, Abdul Rashid pun 2018. Selain itu, penguatkuasaan undang-undang kesalahan jenayah seksual terhadap kanak-kanak perlu ditambah baik dan hukuman yang berat perlu diberikan kepada pesalah. Melalui penguatkuasaan undang-undang yang ketat, dipercayai dapat menimbulkan perasaan gerun dalam diri para guru dan orang awam daripada melakukan kesalahan jenayah seksual terhadap kanak-kanak. Pihak pentadbir, guru dan ibu bapa juga perlu peka dengan perubahan tingkah laku murid yang tiba-tiba dan kecederaan pada tubuh badan mereka. Murid juga perlu diberikan pendidikan seksual sesuai dengan umur mereka agar murid mengetahui tingkah laku berisiko dan dapat mengelak daripada menjadi mangsa seksual. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya untuk menyambung perbahasan ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, saya perkenalkan diri saya, Yusnida binti Yusof. Okay, insyaAllah saya akan membentangkan isu yang kedua, isu etika guru yang kedua, iaitu isu guru menghukum murid. Okay, sebelum saya menunjukkan bukti berlakunya isu ini, kita lihat dulu definisi mendera ataupun menghukum. Okey, hukuman atau penderaan ke atas kanak-kanak didefinisikan sebagai satu pencabulan atau pelanggaran yang serius terhadap hak kanak-kanak untuk berkembang dalam keadaan sihat dan bermaruah di samping menyebabkan risiko dalam kalangan mereka. Jadi kalau kita lihat di sini, hukuman dan penderaan itu sendiri merupakan suatu pencabulan, suatu pelanggaran yang serius ke atas kanak-kanak. Terutamanya yang kita bincangkan di sini adalah kita fokuskan kepada murid. Okey, kita lihat jenis-jenis penderaan. Okey, di sini terdapat 3 jenis-jenis penderaan. Pertama, penderaan seksual. Yang kedua, penderaan emosi. Dan yang ketiga, penderaan fizikal. Ini bermakna tidak hanya kita tumpukan apabila kita menyebut tentang penderaan di sini hanya berfokus kepada fizikal, merotan ataupun sebagainya, menghukum murid dari sudut fizikalnya sahaja. Tetapi penderaan yang dimaksudkan di sini adalah luas, iaitu termasuklah penderaan emosi dan juga penderaan seksual. Okey, kita lihat pula perincian tentang isu menghukum ataupun mendera murid.
Okey, insiden guru menghukum murid kerana tidak menyiapkan kerja rumah atau apa-apa kesalahan sekalipun dengan dendaan yang melampau dan tidak masuk akal bukan sahaja tidak boleh diterima oleh murid, malah ditolak oleh masyarakat. Sebagai contoh seperti menghukum murid memakan rumput di rotan manakalanya leher digantung loceng, disepak, diterajang, dibelasah hingga cedera hanya kerana gagal menyiapkan kerja rumah atau kesalahan lain. Begitu juga jika gambar murid tersebut dirakamkan, dimuat naik ke laman sosial untuk disebarkan atau memanggil mereka dengan pelbagai gelaran yang tidak baik. Itu pun jelas melampau dan tidak sepatutnya berlaku. Okay, jadi kita lihat di sini yang kita maksudkan isu menghukum murid bukan hanya penderaan dari sudut fizikalnya saja, ya, seperti yang sudah disebut sebentar tadi seperti diterajang, dibelasah dan sebagainya. Bahkan juga kita lihat sekiranya guru memuat naik ke laman sosial berkenaan dengan gambar murid yang dirakamkan yang mana gambar itu menunjukkan perkara yang tidak baik ataupun guru memanggil dengan pelbagai gelaran yang tidak baik juga dianggap sebagai perkara yang melampau dan sepatutnya tidak berlaku dalam kalangan guru yang beretika dan juga beraccountability. Okey, kita lihat pula beberapa contoh penderaan guru terhadap murid seperti yang terbukti ya di dalam akhbar, berita harian. Okey, kalau kita lihat antaranya dituduh cederakan kanak-kanak, guru pasti mengaku tidak bersalah. Okey, ini berlaku dalam kalangan gurulah. Kemudian cedera dipukul guru sambilan. Pelajar tinggal di asrama, patah tulang belakang, tapak tangan kerana lambat masuk kelas mengaji. Hanya kerana lambat masuk kelas mengaji, guru memukul murid. Tidak sepatutnya berlaku. 2 guru tadika didakwa dera budak. Okey, jadi di sini ternyata ya terbukti bahawa memang berlaku isu penderaan guru terhadap murid yang mana sepatutnya perkara ini tidak berlaku kepada guru yang beretika dan beraccountability yang sepatutnya menjaga dan mendidik anak murid yang telah diharapkan yang telah diamanahkan oleh ibu bapa mereka. Daripada isu yang telah saya sebutkan sebentar tadi, iaitu isu menghukum murid, di sini saya lampirkan beberapa cadangan penyelesaian terhadap isu tersebut. Pertama, setiap guru yang terlatih mestilah memahami kod etika keguruan dan tidak sesekali membenarkan emosi mengambil alih kuasa akal yang waras. Okey, sepatutnya apabila guru memahami, menghayati dengan baik kod etika keguruan, sepatutnya perkara ini tidak akan berlaku kerana mereka dapat mengawal emosi sekiranya mereka betul-betul menghayati kod etika keguruan yang sebenar. Kedua, guru sebagai pembentuk model insan sepatutnya menunjukkan contoh teladan yang baik kepada murid. Okay. Kita sebagai guru sepatutnya kita adalah contoh tauladan. Kita adalah role model kepada murid. Apabila guru menunjukkan contoh teladan yang tidak baik kepada murid, nescaya murid juga akan menunjukkan ataupun akan melakukan perkara yang tidak baik dan tidak berakhlak mulia. Seterusnya, dendaan yang berhemah dan berhikmah adalah lebih baik dan efektif bagi menyedarkan murid mengenai kesan kesalahan atau tingkah laku negatif pada masa depan mereka. Maksudnya sepatutnya apabila guru melakukan apabila murid melakukan perkara yang tidak sepatutnya, murid melakukan kesalahan, sepatutnya apa yang guru harus lakukan? Guru harus memberi nasihat dengan cara yang berhikmah supaya murid dapat sedar
akan kesilapan mereka dan mereka berusaha untuk membetulkan kesalahan mereka. Sebaliknya, jika guru memberi dendaan, menghukum mereka, mereka hanya akan meninggalkan kesan yang negatif kepada diri mereka, meninggalkan kenangan yang pahit pada diri mereka, dan ianya sangat susah ya untuk menyedarkan murid akan kesilapan mereka. Okey, seterusnya, guru berperanan membantu murid memahami budaya bangsa mereka, membentuk modal insan, memahami apa yang baik dan buruk, menyediakan mereka untuk menghadapi cabaran pada masa hadapan. Okey, jadi kita sebagai guru harus mengambil peranan yang penting ya, harus memainkan peranan yang penting supaya kita ni dapat memberi kefahaman yang baik kepada murid tentang budaya bangsa. Bila murid dapat faham budaya bangsa, mereka dapat faham kawan-kawan mereka, mereka dapat fahami persekitaran mereka yang pelbagai. Jadi perkara-perkara yang tidak baik insya-Allah tidak dapat dielakkan dalam kalangan murid. Dan guru di sini apabila berlakunya perkara-perkara yang tidak sepatutnya dilakukan oleh murid, guru haruslah memberi nasihat dan memberi dorongan serta tunjuk ajar yang baik kepada mereka, bukan dengan cara menghukum mereka. Okey, isu yang ketiga tentang isu semasa etika guru, iaitu isu penyalahgunaan media sosial dalam kalangan guru. Yang mana kalau kita lihat hari ini, kita saban hari pada teknologi yang makin canggih ini, berlaku banyak penyalahgunaan media sosial itu sendiri. Bahkan penyalahgunaan media sosial ini termasuklah juga dalam kalangan guru itu sendiri. Okey, jadi jelaslah di sini guru atau lebih dikenali sebagai komuniti media sosial harus mengawal penggunaan media. Penyalahgunaan media sosial bukanlah hanya melibatkan isu-isu seperti menggunakan kata-kata kasar di media sosial dan menyindir seseorang. Malah, mewairalkan sesuatu yang tidak sepatutnya juga merupakan penyalahgunaan media sosial. Guru perlu memberi pandangan yang serius tentang hal ini dan harus waspada agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan media sosial. Jadi kita lihat di sini jelaslah bahawa penyalahgunaan media sosial bukan hanya melibatkan penyalahgunaan dari sudut menyebarkan ataupun menggunakan kata-kata kasar, bahkan juga ianya juga termasuklah mewairalkan sesuatu yang tidak sepatutnya lah, terutamanya yang berkenaan dengan sekolah dan juga murid. Okey, ini antara contoh isu bukti isu penyalahgunaan media sosial dalam kalangan guru, yang mana ini adalah daripada Keratan Akhbar Berita Harian. Seterusnya, kita lihat cadangan penyelesaian terhadap isu penyalahgunaan media sosial dalam kalangan guru. Guru boleh memanfaatkan penggunaan media sosial secara positif bertujuan pertama, meningkatkan pengajaran dan pembelajaran bagi menambah baik kualiti sistem pendidikan. Ini bermakna guru sepatutnya dalam menggunakan media sosial untuk yang mana bertujuan nak meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. Contohnya guru menggunakan TikTok, Facebook dan sebagainya dengan tujuan meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. Bukan menyebarkan perkara-perkara yang tidak baik untuk ditonton oleh masyarakat. Kedua, membolehkan warga pendidik berkomunikasi secara pantas tanpa sempadan. Yang ini antara manfaatlah penggunaan media sosial sekiranya digunakan secara positif. Menghubungkan guru dengan kumpulan sasaran secara meluas daripada pelbagai latar belakang sama ada yang berada di dalam atau di luar. Di luar negara. 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 Di luar negara.
negara bagi meningkatkan sistem penyampaian pendidikan. Jadi sepatutnya guru menggunakan media sosial untuk sebagai wadah ataupun sebagai medium interaksi sosial antara sekolah dengan masyarakat menggunakan pelbagai kemudahan TikTok, Facebook dan sebagainya untuk memberi manfaat kepada masyarakat memberi manfaat kepada masyarakat secara umumnya dan kepada pelajar secara khususnya. Sekiranya terdapat kesilapan pada sebarang maklumat yang telah dihebahkan, sebaik-baiknya guru perlu mengakui pada umum, membuat pembetulan dan memohon maaf kepada pihak yang berkaitan secara terus dalam media sosial. Okay, jadi ini kita lihatlah jelas sekiranya guru melakukan kesilapan penyalahgunaan media sosial, sepatutnya guru perlu bertindak dengan cara yang baik iaitu dengan membuat pembetulan dan memohon maaf. Okey, itu saja daripada saya. Kita sambung pembentangan oleh sahabat saya, Saudari Hadijah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya kita lihat kepada isu yang seterusnya berkaitan dengan isu rasuah. Definisi rasuah ialah penerimaan ataupun pemberian suapan sebagai upah atau dorongan dari seseorang kerana melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasminya. Jadi definisi rasuah ini dikeluarkan oleh pihak SPRM sendirilah. Rasuah iaitu sama ada seseorang itu menerima ataupun dia memberi suapan kepada seseorang untuk dia melakukan sesuatu dengan cara yang salah lah. Dan laporan juga telah menjelaskan bahawa amalan rasuah di Malaysia ni sudah berada pada skala yang membahayakan. Jadi kita tengok kepada jenis rasuah ataupun suapan boleh jadi sama ada dalam bentuk wang ataupun undi, hadiah, perkhidmatan, bonus, upah, diskaun dan juga pemberian jawatan. Sebagai contoh, sekiranya seseorang itu hendak mendapatkan sesuatu perkara, maka dia menggunakan jalan yang salah, iaitu dengan memberi rasuah kepada individu tersebut supaya dia mendapatkan perkara itu. Seterusnya kita lihat kepada peraturan-peraturan pegawai awam, iaitu kelakuan dan tata tertib 1963. Yang pertama, di bawah perkara 4/2, pegawai awam tidak boleh membelakangkan tugas demi untuk kepentingan diri. Perkara 4/2 C, pegawai awam tidak boleh berkelakuan yang boleh menimbulkan syak di mana dia telah menggunakan kedudukan awamnya bagi faedahnya sendiri. Maksudnya kat sini, pegawai awam tersebut dia telah menggunakan kuasa yang dia ada untuk kepentingan dirinya. Dan perkara 8/1, seorang pegawai awam tidak boleh memberi ataupun menerima apa jua hadiah jika penerimaan itu mempunyai kaitan dengan pelaksanaan tugas pegawai tersebut. Seterusnya, Akta 694, Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009. Yang pertama, individu yang meminta dan menerima rasuah berada di bawah Seksyen 16A dan 17A Akta SPRM 2009. Yang kedua, individu yang menawar dan memberi rasuah berada di bawah Seksyen 17B Akta SPRM 2009. Dan kesalahan salah guna kuasa atau kedudukan oleh pegawai awam di bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Sekiranya didapati mana-mana individu melakukan kesalahan tersebut, maka dia boleh didenda
tidak lebih daripada didenda lebih daripada RM10,000 ataupun penjara tidak lebih 10 tahun ataupun 2 tahun ataupun kedua-duanya sekali, iaitu denda dan juga penjara, bergantung kepada bentuk kesalahan yang dilakukan. Jadi isu rasuah yang berlaku di Malaysia ni bukan sahaja melibatkan penjawat awam, tapi juga melibatkan individu yang bekerja di sektor swasta, di bahagian pentadbiran dan sebagainya lah. Dan penjawat awam ni juga termasuklah guru. Sebab banyaknya kes-kes yang telah dilaporkan yang melibatkan berlakunya rasuah di kalangan guru, dan perkara ini merupakan satu perkara yang membimbangkan kerana boleh menjejaskan profesion keguruan itu sendiri. Okay, kita tengok kepada laporan yang berkaitan dengan rasuah, kes rasuah yang melibatkan guru. Okay, yang pertama, laporan daripada Metro, guru tidak mengaku terima suapan hampir RM3,000. Yang kedua, guru besar rakan direman komplot rasuah 27 projek. Rasuah, laporan daripada Utusan Malaysia, rasuah 64,800. Guru besar sekolah agama mengaku tidak bersalah. Okay. Seterusnya, guru wanita didakwa rasuah 3 orang anggota polis. Ini baru sahaja berlaku pada tahun 2021. Dan guru Jekov didakwa memberi rasuah. Jadi berdasarkan laporan yang telah dibuat, didapati bahawa isu rasuah dalam kalangan guru berada di tahap yang membimbangkan lah, dan tindakan selanjutnya wajar diambil. Keadaan ini berlaku mungkin disebabkan oleh masalah guru itu sendiri, mungkin masalah keuangan, kesempitan wang, kesempitan hidup dan sebagainya lah. Okay. Dan kebanyakan guru juga tidak jelas tentang etika dan profesion sebagai seorang guru tersebut. Okay, di sini saya lampirkan beberapa cadangan penyelesaian untuk menghadapi masalah rasuah yang berlaku ni lah. Yang pertama, tindakan daripada kerajaan, yang mana kerajaan perlu komited dan telus dalam membantras gejala salah guna kuasa dan rasuah bermula daripada peringkat pimpinan negara khususnya. Yang kedua, penjawat awam, iaitu gurulah, perlu berani untuk tampil sebagai pemberi maklumat dan saksi sekiranya dia mengetahui tentang salah guna kuasa ataupun rasuah yang berlaku. Dan yang ketiga, semua guru mestilah komited dalam mengamalkan nilai integriti dan profesionalism sebagai seorang guru. Maksudnya kat sini, seorang guru itu mestilah jelas tentang etika dan kewajipan dia untuk dia menjaga maruah dan menjaga nama baik profesion keguruan tersebutlah. Okay. Jadi berdasarkan isu-isu yang telah dijelaskan, isu rasuah dan isu-isu sebelumnya yang telah dijelaskan oleh sahabat saya sebelum ni, jadi kita dapat simpulkan bahawa semua guru mestilah jelas tentang tanggungjawab dan etika sebagai seorang guru. Guru perlulah taat setia kepada perkhidmatannya dan mempertahankan martabat profesionnya sebagai seorang guru agar dapat memartabatkan taraf pendidikan negara. Kerana pembentukan pelajar itu sendiri bermula daripada guru. Sekiranya guru tidak dapat menunjukkan contoh yang baik, maka ianya akan memberi kesan kepada pembangunan diri pelajar. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.